Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Pemeliharaan warisan budaya bukan sahaja mengekalkan identiti tetapi juga menjaga warisan sejarah demi generasi akan datang. Perkhidmatan Scan to Pay meningkatkan kefahaman mengenai penggunaan serta manfaat inovasi digital. Pemeliharaan merupakan antara pendekatan utama Jabatan Muzium-Muzium untuk memupuk perpaduan dengan menyatukan masyarakat melalui penjagaan bersama terhadap warisan budaya dan alam semula jadi yang dikongsi bersama. Ke arah itu, Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan menganjurkan pameran konservasi warisan terpelihara. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Pelancaran pameran diadakan pagi tadi di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orangkai Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Usaha pemeliharaan warisan budaya dan alam semula jadi bukan sahaja mengekalkan identiti tetapi juga menghubungkan komuniti serta memperkukuh tanggungjawab bersama demi generasi akan datang. Setiap usaha memelihara artifak merupakan sebahagian daripada pemeliharaan naratif dan sejarah bangsa. Pameran dibuka sehingga 30 Jun bermula 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Universiti Teknologi Brunei UTB, pagi tadi dianjurkan Simposium Spektrum Tenaga UTB Integrating Upstream, Downstream and Renewable Frontiers. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium berfungsi sebagai platform yang menghimpunkan ahli akademik, industri dan agensi kerajaan untuk mengukuhkan kerjasama dalam memajukan penyelesaian bersepadu ke arah menyokong agenda peralihan tenaga dan aspirasi pembangunan mapan negara. Juga diadakan pertukaran perjanjian tajaan antara UTB dan Shell Deepwater Borneo BV yang ditandatangani pada 1 Mei lalu untuk meningkatkan kerjasama dalam memajukan penyelidikan gunaan, penglibatan industri dan pembangunan bakat. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia disambut setiap tahun pada 17 Mei bagi memperingati ulang tahun penandatanganan Konvensyen Telegraf Antarabangsa pertama serta penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa. Bagi memperingati sambutan tersebut, Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sambutan dengan tema Talian Hayat Digital memperkukuh daya tahan dalam dunia terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan bagi menyokong keterhubungan serta ketahanan digital yang berterusan. Program lawatan delegasi pelajar mengeratkan hubungan dua hala melalui pertukaran amalan terbaik akademik. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
Sebagai pendedahan terhadap sistem pendidikan antarabangsa, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah telah menyelaras lawatan sambil belajar delegasi Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri ke Serangoon Garden Secondary School, Republik Singapura. Lawatan selama 5 hari sehingga 22 Mei itu merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Delegasi diwakili oleh 12 pelajar tahun 9 dan 10 serta 3 guru pengiring. Tujuan program mengeratkan hubungan dua hala antara sekolah-sekolah melalui pertukaran amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Penuntut dapat memanfaatkan peluang ini untuk menambah ilmu, membina kepimpinan, skill kepimpinan dan belajar dari pengalaman bersama Serangoon Garden Secondary School ini dan membawa best practices. Selain dapat menimba pengalaman baru, saya juga berharap dapat mempelajari budaya dan cara pembelajaran di sana. Suatu peluang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman. Laporan dari Tanah Suci. Penjabatan Urusan Jemaah Haji PUJH meneruskan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal haji negara. Kali ini lawatan tertumpu kepada 2 buah hotel iaitu Hotel Safwa Tower dan Hotel Al Ghufran Safwa. Semasa lawatan, rombongan PUJH dialu-alukan oleh pihak pengurusan syarikat bakal haji negara. Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara tumpuan aktiviti jelajah sekitar kota suci Makkah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Sebagai usaha berterusan menyokong agenda pendigitalan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) pagi tadi menganjurkan jurayawara tarus QR. Diadakan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong, jurayawara berlangsung di Kompleks Bumi Putra Pekanbangar, Daerah Temburong. Jurayawara menghimpunkan 150 peserta terdiri daripada pemimpin masyarakat, usahawan tempatan serta peserta di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk dari daerah berkenaan. Tujuan jurayawara meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai penggunaan serta manfaat perkhidmatan scan to pay melalui tarus QR yang boleh diakses menerusi aplikasi mudah alih TAIB VX. Type scan to pay menerusi tarus QR akan membolehkan perkhidmatan pemindahan wang dengan segera di antara para bank di negara ini dan e-wallet yang menyertai inisiatif sistem tarus yang telah diluluskan oleh Brunei Darussalam Central Bank (BDCB). Keusahawan SME digalakkan untuk memanfaatkan inovasi, digitalisasi serta penggunaan pembayaran digital. Tarus QR ialah standard, national standard untuk membuat pembayaran digital di negara Brunei Darussalam ini. Ia membolehkan pembayaran dilakukan di antara apa-apa mana-mana banking application atau e-wallet application juga di Brunei ini. Tarus QR ini di antara objektifnya lah adalah untuk memudahkan lagi pembayaran, bukan saja untuk customer-customer, but juga untuk penyagaan-penyagaan. Keselamatan pengunjung dan kesiapsiagaan kecemasan terus menjadi keutamaan dalam penganjuran acara-acara besar di negara ini.
Sebuah syarikat penyedia latihan dan perkhidmatan keselamatan tempatan tampil bagi menyediakan sokongan teknikal melalui perkhidmatan fire marshal dan pertolongan cemas. Mula ditubuhkan pada tahun 2023, Saving Life Resources Company merupakan Authorised Training Provider ATP yang diiktiraf dari Shena. Selain menawarkan modul latihan pertolongan cemas, syarikat berkenaan turut memperluas perkhidmatannya dengan menyediakan pasukan fire marshal bagi acara-acara awam berskala besar. Kami ada perkhidmatan bukan saja first aid training, tapi kami ada fire marshal juga. So kalau ada any event seperti event masa ni or anything macam letup rabaran, consumer fair, so kami provide fire marshal services coverage. Currently yang paling famous masa ni adalah occupational first aid service. Selain daripada perkhidmatan, syarikat ini juga ada menyediakan sebuah unit van bergerak sebagai pusat rawatan bagi menangani kes-kes kecederaan ringan di lokasi. Saving Life Resources Company juga komited dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan pekerjaan dan kemahiran menyelamat dalam kalangan masyarakat. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halal Agama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Selain meningkatkan kefahaman dan kesedaran para peserta mengenai amalan asas Islam serta prinsip asas hukum syariah di negara ini, sesi juga diadakan bagi membantu pemandu pelancong berlesen menyampaikan maklumat yang tepat, berhemah dan bersesuaian dalam pelaksanaan tugas. Antara yang diketengahkan semasa sesi termasuk solat, puasa dan wudu serta prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bangunan dan pemeliharaan memaklumkan operasi pengkebumian jenazah baharu di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kiarong telah ditutup. Ia adalah berikutan keadaan kawasan tanah perkuburan di sana yang telah penuh dan bagi menjaga kesucian dan kehormatan kubur-kubur orang Islam di tanah perkuburan berkenaan, orang ramai masih boleh menziarahi tanah perkuburan tersebut. Sebagai langkah alternatif, masyarakat Islam yang berhajat bagi tujuan pengkebumian jenazah masih boleh menggunakan tanah-tanah perkuburan yang berhampiran seperti yang tertera. Maklumat mengenai tanah-tanah perkuburan Islam dan senarai masjid-masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah boleh diperoleh di laman sesawang rasmi atau media sosial Kementerian Hal Ehwal Agama. Akibat kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17, seorang perempuan warga negara Indonesia dihukum penjara 5 bulan. Evi Nur Laila, 49 tahun, dijatuhi hukuman selepas mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigrasennya mansuh. Hukuman berkuat kuasa pada 7 April 2026. Beberapa kawasan di daerah Temburong berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Ia susulan kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Sumbiling, Temburong. Kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan esok hingga 20 Mei dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terjejas sepanjang Jalan Batang Duri, Kampung Sibulubi dan Simpang Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan sekitarnya. Untuk pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.